Soalan seterusnya, soalan nombor 21. Antara fenomena berikut yang manakah menunjukkan daya dalam keseimbangan? Okey, daya dalam keseimbangan ni dua keadaan je. Yang pertama dia pegun, satu lagi bergerak dengan laju seragam. Apa-apa yang bergerak dengan laju seragam maka dia dalam keseimbangan. Sebab kedua-dua keadaan ni dia akan menghasilkan pecutan dia sama dengan kosong. Bila pecutan kosong kita tahu F sama dengan MA. Kalau dah ni kosong maka F dia juga akan jadi kosong. F apa ni? Daya. Daya apa? Daya bersih. Bila daya bersih kosong bermaksud dia tak semestinya tak bergerak. Ni bergerak ni. Kan? Tapi dia dalam keseimbangan. Contoh kalau kita bergerak dengan laju seragam, bermaksud daya ke depan dengan friction ataupun rintangan yang bergerak ke belakang adalah sama. Okey, so dalam kes ni sebuah bingkai tergantung pada dinding. Dia duduk diam kan? Inilah dalam keseimbangan sebab dia pegun. Sebiji kelapa jatuh dari pokok. Ini dia memecut sebab dia jatuh daripada hal laju kosong, meningkat hal laju dia dengan pecutan graviti 9.81 tu. Sebuah kapal terbang berlepas dari landasan pun memecut. Okey, memecut. Sebuah kapal berlayar di laut, sama ada dia memecut ataupun nyah pecut, kita tak tahu lah kan. Kalau dia nak berhenti ke dermaga dia, jeti, dia kena slow down. Maksudnya dia mengalami perubahan hal laju dia dari segi semakin perlahan. Maksudnya nyah pecutan lah tu. Dia tak sebut. Kalau dia sebut kapal terapung, pegun di atas air, itu dalam keseimbangan. Tapi dia tak sebut, kita anggap dia berlayar ni sama ada dengan pecutan ataupun nyah pecutan. Tapi tak boleh sebut dia bergerak dengan laju seragam. Kalau laju seragam bermaksud dia ada daya, dia dalam keseimbangan juga sepatutnya lah dari segi daya. Okey, soalan nombor 22. Perbandingan yang manakah betul tentang pembanyakan spring bagi susunan P, Q dan R? Yang mana? Yang ni 1 kilo, semua 1 kilo. Katakanlah, kita nak mudahkan buat macam ni. Katakanlah digantung 1 kilo, dia akan memanjang sebanyak X dia sama dengan 2 cm. Jadi untuk P, dia akan panjang 2 cm. Yang ni, kalau kita gantung macam ni, sini akan panjang 2 cm, sini pun akan panjang lagi, memanjang lah, pemanjangan extension 2 cm. Bermaksud sistem ni, dia akan X dia sama dengan 4 cm pemanjangan dia. Yang ni sistem ni, X dia hanyalah 2 cm. Yang ni pula, bila kita bahagi 2, yang X tadi kita kena bahagi dengan 2. Maka 2 cm bahagi dengan 2, dia dapat 1 cm je pemanjangan. So, X dia adalah 1 cm. Jadi kalau kita kata yang paling panjang pemanjangan dia adalah Q. Yang kedua terpanjang adalah P. Yang ketiga terpanjang adalah R. So, mana kita sebut? Yang paling kurang panjang adalah R. R lah. Kena duduk depan ni sebab dia guna simbol kurang-kurang kan. So, antara A dengan C dah salah dah. Lepas tu kedua adalah P. P. So RP. Ni Q. Okey, D pun salah. So jawapannya adalah B. Okey, soalan seterusnya. Ni senanglah ni. Yang manakah antara kesimpulan berikut adalah betul? Bila kita buat eksperimen macam ni, ada benda ni kat makmal lah. Kenapa kita susun bentuk dia macam-macam bentuk ni? Tapi ketinggian air sama. Ini nak menunjukkan bahawa tekanan cecair tidak dipengaruhi oleh bentuk. Okay, tidak dipengaruhi oleh bentuk. Tekanan cecair disebabkan oleh beratnya memang betul, tapi bukan eksperimen ni nak uji benda tu, tidak. Tekanan cecair bertindak serenjam pada permukaannya memang betul. Setiap dinding tu dia akan ditekan. Sebab tu ini sama macam prinsip Pascal tu. Tekanan dipindahkan secara seragam di dalam dalam hidrolik kata isahlah kan. Dia akan pindahkan secara seragam. So memang betul, tapi bukan itu yang kita nak berkait dengan eksperimen ini. Tekanan cecair tidak bergantung pada bentuk bekasnya. Yes, ini yang paling tepat untuk menceritakan tentang eksperimen ini. Tekanan cecair bertambah dengan kedalaman, memang betul, tapi bukan itu yang kita nak berdasarkan eksperimen itu. Okey, soalan seterusnya 24. Antara alat yang manakah berdasarkan prinsip Pascal? Sebut je Pascal, dia cerita pasal hidrolik. Satu lagi pneumatik. Pneumatik ni mungkin kita tak belajar Pneumatik ni dia guna angin. Okey, tapi masih cuma angin ni beza dengan cecair sebab cecair ni dia tak mudah dimampatkan. Pneumatik dia mampat, senang dimampatkan. Tapi masih boleh kalau di kilang-kilang banyak digunakan pneumatik ini untuk mengangkat benda tau. Dia bunyi macam tu, guna tenaga angin. Kalau Pascal dia guna cecair, biasanya minyak lah dalam tu. Jet engine, ini adalah prinsip keabadian momentum. Hydrometer, ini Archimedes. Hot air balloon ataupun belon udara panas pun Archimedes juga. Hydraulic jet, inilah Pascal. Okey, soalan seterusnya. Masa tak banyak ni.
Ada 15 soalan. Raja menunjukkan eksperimen keputusan diperoleh oleh seorang murid. Berdasarkan eksperimen, kirakan volume, isi padu dia. Dia bagi ketepatan dan juga G dia guna 10. Okey lah ni. Kita tengok, ini untuk tahu dia punya berat daya apung, FB kita sama dengan berat di udara, berat udara tolakkan dengan berat ketara. Kita panggil berat dalam air lah. Berat air lah kata. Berat di dalam air, bukan berat air tu. Jadi dia sebenarnya sama dengan berat air yang tersesat ni. So berat udara dia 10, berat air dia di dalam air dia adalah 8. Maka kita akan dapati daya apung dia iaitu 2 Newton. Daya apung dia adalah 2 Newton. Maka kita tahu FB ni juga sama dengan rho VG. Maka rho kita dia bagi 1000. V kita nak cari, G kita kes ni dia bagi 10. 10. Daya apung tadi 2. Maka V kita sama dengan 2 perkan dengan 1000 kali 10. Maka 10,000 lah. Okay. Maka kita akan dapat 2 kali dengan 10 kuasa negatif 4 meter cube. Inilah jawapan dia. So jawapan dia adalah A. Kena ingat ni formula ni. Untuk momentum pula dah. Untuk daya apung, dia adalah rho VG. Kita boleh tulis FB sama dengan W. Iaitu berat air yang tersesat. Sama dengan mg juga. Sama dengan rho VG. Okey, ini formula bagi daya apung.